Jangan biarkan budak-budak ni hanyut hanya kerana kita rasa kita betul. Tak boleh. Sebab waktu saya dah 1 dah 2 tu, saya disuruh basuh toilet tu. Cerita ulas cakap orang kita. 3, 2, 1. Semenjak 1957 sampailah sekarang 2023, tak lama lagi 31 Ogos 2023 kita telah melalui pembentukan ketamadunan bangsa Malaysia melalui satu pokok asas untuk pembentukan ni, pendidikan. So kita sendiri tengok dalam usia kita sendiri tengok macam mana pendidikan negara ni berubah-ubah. Saat bila tukar saja menteri, dasar pun berubah. Tukar saja menteri, dasar pun berubah. Tukar saja menteri, benda ni berubah, ni berubah. Dan sekarang kita makin keliru bila kita sendiri tak tahu macam mana nak menilai anak kita. Kalau dulu kita ada periksa, ada exam SPM, ada SRP, kemudian PMR. Di peringkat sekolah rendah kita ada penilaian, ada UPSR. Lepas tu sekarang dia panggil apa pun tak tahu. Sebab dia berubah. Kononnya lah pada ada satu ketika tu diberi term pendidikan yang holistik. Kononnya lah. Sampai pelajar kalau kita tengok peningkatan keciciran pelajar begitu tinggi sekarang ni. Dan kita boleh nampak sebenarnya anak-anak dah mula jarang pergi sekolah sebab rasa dia orang pun sendiri tak tahu kenapa nak pergi sekolah. Dan hala tuju anak-anak murid-murid di sekolah kita masih lagi tak nampak sebenarnya. Lainlah kalau orang cerita laporan macam tu macam ni yang menyatakan peningkatan kelulusan perpisahan yang sangat bagus apa semua, tapi hakikatnya anak-anak yang mengambil perpisahan tidak mencapai level yang sebenar untuk menjadikan insan, untuk menjadikan manusia yang tidak bergantung kepada keputusan perpisahan itu sendiri. So sebagai seorang ayah yang punya ramai anak, mengalami perubahan-perubahan step yang ditetapkan, boleh kita nak tahu sikit pengalaman ataupun apa yang dihadapi dalam membentuk anak-anak ni selain daripada bergantung harap kepada sistem pendidikan yang nampak kabur sekarang ni. Okey, saya ada 9 orang anak. Dan yang paling sulung sekali baru saja berusia 26 tahun. Baru sajalah. Dan yang paling bungsu berusia 14 tahun. Ya. Okey, kalau kita kata nak tanya cabaran macam mana kita nak membentuk anak-anak kita dalam sistem pendidikan sekarang ni, bagi saya dia jauh berbeza dengan apa yang kita alami sewaktu kita bersekolah di awal tahun 70-an, 80-an dulu. Macam saya bersekolah sekolah rendah bermula pada tahun 76. Jadi waktu itu kita cuma ada 6 ke 8 mata pelajaran teras yang kita belajar di sekolah. Jadi konsep pembelajaran waktu itu juga tidak berapa ketat tetapi tidak berapa longgar. Maknanya kita ada satu buku sains contohnya. Di dalam buku itulah kita belajar daripada awal tahun sehingga ke hujung tahun. Kalau ada perubahan pun mungkin ada buku-buku nota kecil yang cikgu minta kita beli sebagai tambahan. Apa yang saya nampak sekarang berbeza bila satu buku yang dibekalkan oleh KPM perlu disulam dengan lain-lain buku tambahan. Contoh, kalau kita tengok mata pelajaran matematik, saya rasa tak kurang daripada 2 atau 3 nota-nota asing yang perlu ada bersama dengan buku yang dibekalkan oleh KPM itu. Kenapa benda tu jadi? Sebab
Yang pertamanya yang saya nampak lah sebagai seorang ayah lah, yang saya nampak, buku nota kecil itu yang akan memudahkan apa yang mereka belajar melalui buku asas yang telah dibekalkan oleh pihak sekolah tu. Buku teks yang utama tu as a reference As a reference. Yang nak memahamkan dia orang ni buku-buku nota ni. Nota dengan Sebabnya bila saya tengok soalan ataupun nota yang ada dalam buku teks utama tu, ada sebahagiannya yang kita tak pernah jumpa, tak pernah belajar, tak pernah tahu dalam keadaan tahap umur yang macam itu. Contohnya, anak saya yang berumur 15 tahun. Bila dia tunjuk dekat saya satu soalan matematik yang saya rasa, oh ini kenapa awak dah belajar ni, sedangkan yang ini sepatutnya awak dah pergi ke form 4 atau form 5. Bila saya refer balik dengan cikgu ataupun kenalan yang dekat dengan pendidikan, mereka kata sebab nak melahirkan budak-budak yang kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Itulah. Kan? Bila saya nampak bila berfikir aras tinggi ni tetapi tidak disertakan dengan satu kaedah yang sesuai macam mana nak bagi budak-budak ni berfikir aras tinggi, dan itu kita akan jumpa masalah dekat situ. Sebabnya bila budak ni cuba tanpa bimbingan yang elok, bimbingan yang sesuai dengan metod yang bagus daripada cikgu ataupun siapa-siapa yang mengajar mereka, tanpa ada gambaran yang betul berkaitan dengan apa yang mereka belajar tu, dan situ akan timbul masalah dan situ akan timbul konflik dalam jiwa pelajar tu sendiri. Bila timbul konflik dalam jiwa pelajar tu, adakah dia akan minat untuk meneruskan belajar dalam matematik tu? Sebab bagi dia buat, tapi bila pergi sekolah dia tak faham. Contoh macam saya nampak di dalam Facebook baru ni, satu soalan yang keluar, sila lukiskan jam 10 minit jam. Jadi ada satu jawapan tu, dia lukiskan petak dan juga 10.10 digital dalam bentuk digital. Zaman digital dia kata. Dan jawapan tu salah. Jadi kalau katakanlah saya sendiri sebagai murid, bila jawapan tu salah, kenapa jawapan tu salah? Rupanya cikgu nakkan jam bulat yang analog, yang lama tu. Jadi satu, arahan dah tak tepat dekat situ. Yang keduanya, kenapa kita salahkan jawapan sedangkan budak ni dah berfikir. Ini zaman dia. Dan ini konflik-konflik yang saya nampak yang perlu ditangani oleh KPM. Okey, tadi sentuh tentang kebat ni, kemahiran berfikir aras tinggi. Yang kita tengok, saya sendiri bila pasal kebat ni, bila kita tengok soalan-soalan tu, kadang macam cannot brain. Cannot brain sebab soalan tu macam tak tercapai di akal. Macam mana kita yang level kita ni, kan, tak boleh nak mikir. Macam mana budak-budak ni yang umur sekolah rendah nak memikir persoalan-persoalan yang timbul daripada kebat tu. Saya sendiri tak faham kenapa daripada mana dia orang ambil kebat ni. Sepatutnya kalau dia nak buat kebat ni, dia ada satu modul lateral thinking daripada Edward de Bono. Memang kebanyakan institusi pakai lateral thinking lah. Tapi tak nampak modul kebat tu sebenarnya. Cuma kononnya diterapkan kebat, dan dengan dalam soalan pemeriksaan menyebabkan betul anak-anak jadi hilang minat, hilang, kan, tak tahu kenapa jawapan aku salah, sedangkan soalan dia macam ni. So macam mana abang mengatasi ataupun bila jadi macam ni, kita tengok macam mana kita nak support anak-anak kita ni untuk terus belajar, sedangkan kita pun sendiri tahu bahawa pendidikan ni adalah kunci utama untuk membuka pintu kehidupan yang sebenar. Kan, kalau
anak-anak ni kurang belajar ataupun tidak melepasi tahap-tahap pelajaran yang disediakan di Malaysia ni, dia akan mengalami kesukaran untuk meneruskan kehidupan dia di masa akan datang. Okey, Tuan, saya pernah melakukan kesilapan dalam hidup saya. Apabila saya memilih, saya yang memilih untuk anak saya belajar. Berlaku kepada anak saya yang sulung. Dia ni seorang yang pintar, sering mendapat nombor 1 dalam kelas, sering mendapat surat pujian dari sekolah. Kesilapan saya bila selepas dia menduduki UPSR, dia kata dekat saya, abang nak belajar di sebuah maktab berteraskan pengajian agama. Saya kata, kenapa tak nak pilih bidang teknikal ataupun bidang sains? Sebab bagi saya waktu tu, sebab kita dilatih waktu itu ke arah, kecenderungannya ke arah teknikal. Sebab saya datang daripada civil, background civil. Jadi saya nak, kalau boleh, anak saya ikut jejak langkah saya waktu itu. Itu biasa, itu kan? biasa. Jadi, kita tak cuba menyelami perasaan anak waktu itu. Tak cuba menyelami perasaan anak. Tak cuba menyelami apa yang dia nak. Jadi, saya minta dia berfikir dulu. Bila dapat surat tawaran daripada sekolah agama ni, dan kebetulan, datang juga surat tawaran daripada sekolah menengah sains di sebuah negeri di utara lah. Jadi, saya masih eager untuk dia belajar bidang sains. Sedangkan dia nak belajar apa yang dia minat. Saya paksa dia ikut saya. Pergi ke sekolah tersebut, tengok kawasan persekitaran, balik. Dia masih menung lagi, dia kata, bah, besoklah abang bagi jawapan. Walaupun waktu tu umur dia baru 12 tahun. Besoklah abang bagi jawapan, dia kata. Besok pagi, selepas waktu subuh, dia pun duduk depan saya, kata, tak apalah abah, abang ikut abah lah, dia kata, untuk belajar di sekolah menengah sains. Saya suka, saya gembira, saya seronok sebab dia ikut saya. Tapi rupanya saya melukakan hati dia. Dan sehinggalah dia masuk ke sekolah menengah sains, dia dapat pecahan masa tu tingkatan 3. Tingkatan 3, dia skor. Tetapi bila pergi SPM, dia agak turun. Bila dia sambung belajar, dia turun lagi. Bila saya tanya dia kenapa awak jadi macam ni, sebab dia kata, abang cuba gembirakan abah, tetapi hati abang rasa macam tak boleh terima. Tak best. Ya. Yang ini berbalik kepada soalan tuan tadi, macam mana saya nak tambah minat dia. Bila jadi macam itu, saya kena cari satu kaedah. Yang pertamanya, saya kena minta maaf dekat dia walaupun dia nak. Saya kena minta maaf dekat dia, kata, abang minta maaf kat awak sebab abah lah awak jadi macam ni. I'm say sorry to you lah, cakap kan. So, saya ubah konsep tu. Jadi, macam mana saya nak mencernakan balik keadaan dia, meneutralkan balik keadaan dia dan menambahkan minat dia balik untuk belajar. Satunya, saya mendorong dia untuk apa dia minat selepas itu. Yang keduanya, sebagai parent, dan alhamdulillah nasib baik waktu itu ada sedikit kemampuan, hantar dia belajar di tempat yang lain dengan kos yang agak tinggi. Itu satu. Dan ketiganya, sentiasa melihat perkembangan dia. Apa masalah dia. Dan begitu juga bila kita balik kepada sekolah, bagaimana bila kita bercakap soal kebat, kenapa jawapan yang tadi tu, kenapa digital clock tu salah, kenapa cikgu masih nak analog. Bagi saya, cikgu perlu melihat di mana kedudukan anak itu waktu tu. Baru cikgu boleh faham. Baru cikgu tu boleh faham apa keinginan anak tu, apakah keperluan anak itu, apakah minat anak itu, ataupun apakah tahap pemikiran anak tu. Kalau sekarang zaman dia, zaman digital, dan mungkin zaman digital ni zaman yang begitu mudah. Dulu kalau kita nak kira jam bulat tu, kita kena tengok, oh ni pukul berapa, kena tengok anak panah lah apa semua manual kan. Tapi sekarang digital tak ada, dia just tulis nombor je. Jadi kalau dia tulis nombor situ, kita kata salah, itu masalahnya. Dia balik kepada cikgu tu, adakah cikgu tu bersedia untuk memahami murid tu. Jadi untuk menambahkan balik minat dia, itu yang saya buat tadi kepada anak saya. Saya terpaksa berkorban lebih sikit untuk menambat balik hati dia, supaya dia duduk di landasan yang betul untuk belajar. Dan alhamdulillah,
dia berjaya menamatkan pengajian walaupun bidang yang dia ambil itu bidang yang dia suka, bukan bidang yang saya suka dah. Tetapi bagi saya lebih baik saya sedar waktu tu daripada saya membiarkan dia hanyut. Dia hanyut. Dan begitu juga kepada cikgu-cikgu di sekolah-sekolah ni. Jangan biarkan budak-budak ni hanyut hanya kerana kita rasa kita betul. Tak boleh. Kita kena tengok balik budak-budak ni zaman dia macam mana. Daripada situ bila kita layan dia punya keinginan dia, minat dia, ataupun kita melihat inilah zaman dia untuk kita raikan zaman dia, maka kita akan happy sebab kita melihat dia berjaya bentuk apa yang dia nak. Tapi kita kena assign dia lah. Kita kena assist dia lah. Kita kena bantu dia. Macam mana dia nak dapatkan apa yang dia nak tu. Okey, balik kepada Kebat tadi. Kita rasa macam Kebat ni memanglah dia satu polisi yang saya rasa cikgu-cikgu, saya tak pasti sebab saya bukan cikgu, saya bukan pendidik pun. Walaupun ramai even kakak saya 2 orang cikgu, sepupu-sepupu banyak cikgu. Tapi saya sendiri tak faham macam mana Kebat ni boleh dijelmakan dalam sistem pendidikan, sedangkan dalam waktu yang sama cikgu-cikgu tidak dilatih untuk berfikir ke arah yang macam itu. Cikgu mungkin dekat maktab dia dah belajar, polisi mengajar, silibus ataupun kaedah mengajar apa semua, tetapi adakah cikgu itu juga seorang yang boleh berfikir arah tinggi? Sebab contoh banyak yang mengatakan dia orang tak berfikir arah tinggi. Contoh macam Jam tadi itulah, kalau dia berfikir arah tinggi, dia meraikan budak-budak ni, tentu jawapan tu confirm tak salah. Mesti dia akan kata sekurang-kurangnya dia bagilah daripada 10 markah tu mungkin dia bagi 2, 3, 4 untuk menggembirakan hati budak tu sebab budak tu dah cuba. Tapi bila dia tak mencuba langsung, dia menidakkan langsung, so macam mana kita nak set up budak-budak ni? Betul dia. Bila jadi macam tu, budak-budak tu akan merasakan kenapa jawapan aku betul tapi disalahkan. Ya. Apa salah aku? Ya, betul. Kan? Sedangkan jam aku pakai pun dia tulis 10 minit dalam bentuk angka. Dia tak ada jarum apa semua. Betul. So, okey. Pasal Kebat tadi tu, saya pun masih keliru sebenarnya sebab Kebat ni dia kemahiran berfikir sebenarnya. Kemahiran berfikir ni dia ada silibus, dia ada khusus kemahiran berfikir. Pada ketika dululah bila Kebat ni diperkenalkan di sekolah, modul Kebat ni tak ada dalam sistem persekolahan. Bila masa cikgu mengajar Kebat, macam mana nak berfikir di peringkat aras tinggi apa semua, tak nampak benda tu. So tu salah satu mungkin sebab lah bila anak-anak tak mencapai level pemikiran yang macam mana dikehendaki, dia jadi kurang bersemangat, dia jadi give up. Lalu dia ambil keputusan, dia buat cara dia sendiri. So okey, tu satu daripada isu yang saya nampak lah sebagai parents, sebagai bapa. Saya nampak isu Kebat, kefahaman dia di sekolah, bila dia tak boleh nak pursue dengan apa yang dia belajar, dia tak mencapai tahap apa yang dia target untuk dia belajar masa tu. So ini sebahagian daripada perkara yang boleh melunturkan dia punya semangat untuk belajar. So kecelaruan tu pula timbul bila pelbagai polisi diwujudkan. Dengan Kebatnya, dengan pentaksiran dalam darjahnya lah, macam-macam. Sampai budak-budak ni, sampai sekarang ni, budak-budak dah banyak relax sebab tak ada peksa. So bila tak ada peksa, dia enjoy. Sedangkan enjoy itu sepatutnya bermula daripada darjah 1. Dia kena enjoy dulu di sekolah. Darjah 1 dia faham sekolah tu macam mana. Dia enjoy untuk pergi ke sekolah. Yes, maknanya kita kena raikan dia waktu tu. Waktu daripada darjah 1 tu. Raikan dia sekolah ni macam mana, permainan dekat sekolah ni macam mana, cikgu ni macam mana, kelas ni apa yang ada dekat sekolah. Waktu tu waktu suai kenal untuk budak darjah 1 ni, supaya bila dia masuk darjah 2 dia tak kekok. Dia bukan hanya masuk darjah 1 minggu pertama dah kena belajar, kena belajar sampai dia pun betul lah dia boleh membaca, mengira. Tetapi saya ada seorang kawan di sebuah sekolah di saya tak sebut negeri mana. Dalam sekolah dia ada 180 budak yang tak boleh membaca, mengira. Sampai sekarang.
Betul. Darjah 4, 5 dan darjah 6. Dan bayangkan kalau satu sekolah 180 budak yang tak boleh membaca, mengira, apa akan jadi dengan sistem kita? Apa yang kita akan lahirkan nanti? Sebab tu dalam satu kajian juga yang saya baca, ada lebih kurang di sebuah negeri ada 14,000 budak yang ambil SPM tahun 2021 yang mendaftar ke universiti hanya 4,000 orang lebih. Ke 5,000 orang macam tu. Walaupun yang lain tu ada dapat keputusan yang agak bagus, tapi ke mana dia orang pergi? Ke mana dia orang pergi? Satunya saya nampak sebab dia tak minat belajar. Yang kedua mungkinlah faktor ekonomi sebab waktu tu lepas Covid. Mungkin dia dah pergi kerja ke apa ke, tak apalah. Mana yang boleh dikesan tu alhamdulillah, mana yang tak boleh dikesan tu mana dia orang sekarang ni. Kan? Lepas tu satu lagi, bila di sekolah pula kita asyik suka nak mengekalkan ranking sekolah. Ranking sekolah maknanya peperiksaan, kena berapa A kita nak kena dapat target, berapa flat kita nak kena dapat untuk kekalkan kita punya sekolah ni, maknanya sekolah kategori A, B, C, D tu. Kalau katakan budak yang tak pandai ni ke mana kita nak hantar? Dah disumbatnya ke kelas-kelas belakang. Jadi apa nak jadi kat budak-budak yang tak pandai tu kan? Asyik kita nak target pada budak-budak pandai ni je. So lepas tu pula di sekolah pula kebanyakan subjek-subjek yang ini pendapat saya lah. Saya tak blame siapa-siapa. Contohnya macam subjek sains, matematik, technical. Berapa ramai budak yang nak ambil untuk selepas dia form 4, form 5 untuk dia ambil SPM. Dan selepas SPM ke mana dia nak pergi? Tak ramai pun. Sebab tu sekarang ni kalau ikutkan, kalau kita baca baliklah, saya kata data ni banyak yang keluar. Di sebuah pusat pengajian tinggi di Awam di Perlis tutup dua sekolah kejuruteraan dia sebab tak ada student pun. Even college vocational, saya rasa banyak yang tak mendapat sambutan. Even di kolej kemahiran tinggi MARA pun tak banyak sambutan. Mana budak-budak ni pergi? Sebabnya satu yang saya nampak ialah tak minat, sebab di sekolah mereka tak diasuh daripada awal untuk mencintai apa yang sepatutnya dia orang cintai. Contohnya pelajaran. Apa yang dia minat. Sepatutnya klasifikasi itu dibuat daripada awal ni. Sebab tu waktu ada satu cadangan cuci toilet di sekolah. Kan, ada satu cadangan kan. Wah, riuh mak bapak. Kalau orang tanya saya, ada seorang cikgu tanya saya, "Cik, setuju tak benda ni?" Saya kata okey je. Sebab waktu saya dah 1, dah 2 tu, saya disuruh basuh toilet tu. Apa yang cik dapat? Dia tanya saya, cikgu tu tanya, apa yang cik dapat? Saya kata banyak saya dapat. Satunya, saya boleh belajar mengenal bahan kimia ataupun bahan-bahan yang kita gunakan untuk mencuci. Bahan campuran kimia. Saya tanya cikgu sabun ni apa? Buat daripada apa? Daripada mana datang? Kenapa buih ni timbul? Dan ada setengah cikgu yang boleh menjawab, dia jawab lah. Kalau cikgu tak boleh jawab, tak apalah. Yang itu mungkin dia bolehlah goreng. Budak dah 1, dah 2, cakap je lah apa yang patut. Maknanya, kalau kita boleh assume dia orang ni, assist dia orang untuk minat dengan cara kita, apa salahnya buatlah. Apa salahnya buat. Sepatutnya sekolah kena develop satu sistem yang sebenarnya menarik murid untuk enjoy di sekolah, untuk seronok pagi bangun, aku nak pergi sekolah. Okey, macam kita dulu bangun, aku nak pergi sekolah. Kan? Sebab kita ada aktiviti macam-macam dekat sekolah. Dan sekarang ni kita nampak bila bertukar menteri dan menteri terbaru tengah berusaha lah menambah baik apa yang kurang tu. So tapi nampak lebih kepada guru, dia ada wujudkan pasal kebajikan apa semua ni. Tapi kepada murid ni. Sebab bila tengok sistem sekarang yang saya nampak, dia lebih kepada macam season. Okey. Kali ni sukan, so murid-murid pun bersukan. Dia tak macam dulu di mana murid-murid digalakkan bersukan. So melalui kurikulum yang disediakan lah. So murid-murid tak rasa terpaksa untuk masuk sukan. So kita ada atlet sukan yang berbakat di sekolah. Macam tadi tuan sebut tentang technical. Okey. KKTM. Kerajaan dah lama sebenarnya wujudkan TVET.
TVET ni untuk technical vocational technical vocational lah. So kalau daripada ni agensi yang banyak fokus kepada technical ni marah lah. Dia ada college professional marah, dia ada apa UniKL, dia ada GMI, dia ada macam-macam apa institusi teknikal. Betul, anak-anak lepas SPM tak nampak. Disebabkan aliran pelajaran yang dia orang ambil dulu tak sama. Tak sama. Betul. Tetapi dia orang tak didedahkan kalau kau ambil sastra pun kau boleh masuk sebenarnya. Bidang teknikal. Jadi kita tengok dekat sini, kita nampak ada kepincangan dalam sistem pendidikan sebenarnya. So apa yang tuan rasakan kerajaan, menteri perlu lakukan sesuatu dekat sistemnya? Kita kena keluar daripada landasan yang mengatakan menyediakan pelajar untuk lulus peksa. Itu yang selalu kita buat sebenarnya. Itu pun yang kita fokus dekat sekolah pun. Kita hari-hari dengar cikgu akan cakap ataupun prinsipal akan cakap ataupun dalam mesyuarat PIBG kita akan cakap, kita nak usahakan supaya anak-anak kita majoriti dapat 5A contohnya, dapat 10A, dapat 11A, 12A, entah berapa A lagi pun tak tahulah. Tapi adakah kita kata marilah kita sediakan mereka dengan pendidikan yang bagus supaya mereka boleh membawa diri mereka ke alam pendidikan pusat pengajian tinggi dan seterusnya meletakkan diri mereka dalam pekerjaan. So ada tak sekolah kita buat macam tu sekarang ni? Kalau ada, alhamdulillah. Tapi bagi saya, pengalaman saya masih tak ada. Saya tak nampak lagi benda tu. Apa yang saya nampak ialah cikgu akan kata, okey, buat kerja sekolah sebab besok ada peksa, hujung tahun ada peksa besar. Saya nak pastikan awak semua lulus. Tapi adakah lulus itu saja cukup untuk bawa dia orang ni pergi ke pusat pengajian tinggi? Pilihan apa dia orang nak buat? Kalau katakan sekarang di SPM ataupun di peringkat tingkatan 1 contohnya kan. Kalaulah dulu kita ada sains rumah tangga contohnya, apa kerja tukangan ni apa, kemahiran hidup. Kemahiran hidup, teknikal apa semua ni lah. Dan dititik beratkan pun masa itu. Awak kena tahu benda ni sebab awak lelaki contohnya. Awak kena jadi tukang, sekurang-kurangnya awak kena pandai buat betulkan paip air kat rumah. Tapi ada mungkin sekolah-sekolah yang menitik beratkan benda-benda macam tu. Tapi adakah majoriti cikgu-cikgu boleh membentuk anak murid kita untuk faham benda-benda yang macam tu? Adakah dia akan cakap, okey, awak ni sepatutnya bila awak belajar ni, awak kena, sebab awak ni lelaki. Ataupun awak ni perempuan, walaupun awak ni perempuan, awak kena belajar teknikal ni sebab dia kena bagi tahu. Tapi adakah kita buat macam tu? Ditambah pula dengan polisi-polisi yang datang ni yang tiba-tiba tukar, tiba-tiba kasut putih jadi kasut hitam, tiba kasut hitam boleh nak jadi balik kasut putih. Time itulah yang paling menggirukan. Jadi budak-budak ni keliru. Bila budak-budak keliru, apa yang kita harap dengan orang keliru? Even kalau kita sendiri keliru sebagai mak bapak ni, apatah lagi anak-anak. Dia balik bertanya kat kita, "Bah, betul ke gini? Benda ni wujud di sekolah, pertanyaan tu di sekolah." Contohnya, berkenaan dengan polisi daripada membaca pergi kepada mengira, contohlah. Kita yang membaca surat khabar, dengar menteri cakap ataupun dengarlah top gun atasan ni bercakap dan kita cerita dekat anak kita. Jadi adakah anak kita tu akan faham apa yang kita rasa dan apakah kita rasa kita akan faham apa yang anak kita rasa? Takkan. Sebabnya polisi itu berbeza-beza. Sekolah cakap macam ni, PPD cakap macam ni, KPPD cakap macam ni, KPM cakap macam ni contohnya. So, banyak benda, banyak isu yang kalau kita nak ceritalah, bukanlah kita blame, tidak, tetapi kita minta KPM, orang-orang atas sana caknalah dengan masalah yang melanda psikologi anak-anak dan juga psikologi mak bapak ni. Yang kadang-kadang soalan kebat buat balik ni kita tak boleh nak jawab dan kita terpaksa hantar ke tuition lah apa bala-bala ni. Nasib baik sekarang ni ada YouTube, kita boleh buka balik tengok. Cek balik lah. Cek balik benda ni betul tak betul. Kita ada Dr. Google. Ada Dr. Google kan, kita boleh tengok. Nasib baik. Tapi kalau katakanlah
di luar bandar. Minta maaf lah contoh kan, dengan masalah internet tak dapat apa semua kan. Macam mana nak Google? Dan adalah sebahagiannya yang tak reti guna peranti pun. Macam mana? Macam mana nak buat benda tu? So, okey. Tuan sebagai seorang ayah punya ramai anak merasai keperitan sebenarnya menghadapi cabaran untuk membesarkan anak melalui satu sistem persekolahan yang agak rapuh. Bagi saya cakap agak rapuh sebab kita sendiri tak boleh nak adapt dengan sistem yang ada sekarang berbanding dengan sistem yang dulu. Okey. So kalau dulu kita diberi kebebasan berfikir sebenarnya, kita ditanam minat untuk pergi ke sekolah. Ada orang sekolah petang pagi-pagi dah pergi ke sekolah. Sebab apa? Dia ada aktiviti di sekolah, masuk sukan lah apa. Dan sekarang ni sistem pula, contoh di Selangor ni, dia ada dua sistem sekolahan. Satu sekolah pagi, sekolah petang. Satu sekolah kebangsaan pagi kena pergi ke sekolah kafar petang. So ini nampak membebankan anak-anak, dan ada anak-anak yang menjadi takut untuk pergi ke sekolah kerana bila buat sistem penilaian seperti sekarang ni, bila dikatakan anak-anak tak mencapai tu, dia jadi down. So sebagai ibu bapa, apa yang perlu disarankan kepada pihak atasan yang pembuat dasar ni, apa yang perlu kita bagi tahu pembuat dasar ni supaya anak-anak kita ni terselamat daripada menjadi mangsa perubahan sistem pendidikan yang ada sekarang. Yalah, dia pembuat dasar ni, senang cerita orang politik kita lah, kan. Orang politik kita ni kadang-kadang yalah, kita nak marah pun kita dalam sistem politik tu. Jadi kadang-kadang bila kita menegur pula, dikatakan kita ni seolah-olah macam nak membangkang, nak membantah segala apa yang dah dibentangkan di parlimen ataupun di peringkat kementerian. Contohnya macam sekolah kafar dan sekolah kebangsaan pagi dan petang, yang sebahagiannya memang membebankan murid sebab pagi dia bangun. Let's say lah katakan pukul 6 dia bangun untuk dia ready pergi ke sekolah. Siap sembahyang subuh apa semua, dia pergi sekolah. Dia balik mungkin dalam pukul 2 sampai rumah. Lepas tu nak kena prepare apa semua, pergi ke sekolah kafar. Walaupun sekolah kafar tu dalam 2 jam lah, katakan 2 jam atau 3 jam. Tetapi 2 atau 3 jam tu sebenarnya mengganggu proses pembesaran dia. Bagi saya lah. Bukan saya kata sekolah kafar tu salah, tak. Bukan saya kata sekolah kebangsaan tu salah, tak. Tapi macam tuan kata tadi lah, apa yang orang pihak atasan kena lihat. Dulu pernah dicadangkan sekolah kafar itu disatukan silibusnya dalam sekolah kebangsaan dan dipanjangkan waktu pendidikan sekolah kebangsaan. Mungkin kalau sekarang ni sampai pukul 1 contohnya. Apa salahnya kalau kita sambung je sampai pukul 3 petang untuk sekolah kafar supaya budak-budak ni tak balik kelang kabut kan. Apa ni, sambung sampai 3 petang untuk sekolah kafar, kemudian sambung aktiviti sukan. Ya, betul. So betul. dekat situ juga kita jadikan sekolah ni bukan sekadar sekolah, bukan sekadar apa untuk cikgu dapat gaji, tapi menjadi pusat kecemerlangan kepada anak-anak dari segi akademik dan sukan. Betul. Sebab tu waktu saya kecil dululah, saya tak pernah masuk sekolah kafar pun. Tapi saya dihantar belajar agama selepas waktu maghrib. Sebab waktu tu ayah saya dia walaupun dia orang kampung biasa aja, kerja-kerja biasa aja, tapi dia melihat kalau anak tu tak cukup rehat, tak cukup main, dia akan jadi nakal. So biarlah dia balik sekolah, biarlah dia main sampai dia tergolek apa pun. Tapi selepas tu waktu solat, pergi solat dan belajar agama dalam masa 1 jam 2 jam. Lepas tu balik tidur. Sebab kita kena ingat, kita duduk dalam mainstream punya pendidikan. Pendidikan kita yang utama ialah pendidikan aliran perdana ni. Sekolah agama, kita boleh, bagi saya waktu tu lah, dihantar selepas saya belajar mainstream. Kenapa? Sebab bila saya dah rehat waktu petang, dah selesa bermain dengan kawan-kawan, otak saya fresh, saya balik mandi, saya pergi sembahyang maghrib, dan di surau itulah kami akan duduk, di situlah hari tu baca Quran, besoknya tu belajar pasal hukum, lusanya belajar pasal lain-lain. Tauhid, tauhid. Dan kita akan belajar kat situ. Dan dia belajar secara santai.
Sehingga kan kita boleh bersoal jawab dengan cikgu dekat situ. Saya rasa kalau katakanlah kita punya konsep yang dulu-dulu tu dibawa ke sekarang ni pun boleh juga. Ataupun orang politik kita, pemimpin kita kena berlapang dada untuk menentukan sebenarnya pembentukan manusia tu bermula daripada bawah. Tapi kalau kita dah bentuk dia orang ni macam robot, sampai ke besar nanti dia akan jadi robot. Jadi bagi saya, dulu dah ada cadangan untuk menyatukan sekolah agama. Tapi banyak bantahan. Saya rasa dulu dah buat tau JCAF. Ya, dah buat. Zaman Pak Lah. Ya, tetapi ada bantahan sebab kononnya adalah isu berkait dengan politik lah, berkait dengan orang yang datang mengajar tak relevan lah gitu. So benda tu dipecahkan. Jadilah sekarang ni dia keliru balik dan membebankan budak-budak ni. So kalau tuan tanya saya sebagai bapa lah, adakah saya setuju kafar tu? Yes, saya setuju kafar tetapi dengan kaedah yang baru. Kaedah yang baru ialah sebab kita nak membentuk anak-anak kita berfikir kritis macam kebat tu, berfikir kritis, terbuka, tetapi dalam waktu yang sama dia kena ada landasan agama. Jadi maknanya aliran agama dan juga aliran premier tu, perdana tu, dia tak boleh lari. Kalau disatukan dan dipanjangkan masa macam yang tuan dan saya mungkin agak setuju tadi, dipanjangkan masa, saya rasa itu lebih sesuai. Supaya dia tak ada gap untuk dia balik, bersiap-siap, lepas tu berlari pula pergi ke sekolah. Kalau sekolah dekat tak apa. Ada setengah tu yang sampai 4-5 km untuk ke sekolah. Contohnya kalau kita tengok di kawasan Bangsa, di kawasan Brickfield, di kawasan Pantai Baru, mana kawasan-kawasan perumahan yang baru tu kan. Sekolah kafar di mana? Jauh daripada rumah dia orang tu. Jadi satu lagi masalahnya, bila dia tak ada kenderaan ataupun dia tak ada pengangkutan, mak bapak kena hantar. Mak bapak juga bekerja. Adakah mak bapak akan rasa selesa dekat situ? Jadi orang-orang yang ada di atas dia kena berlapang dada untuk merombak sistem itu supaya boleh memenangkan semua orang. Mak bapak menang dekat situ, anak murid menang dekat situ, guru-guru pun menang dekat situ. Supaya apabila generasi ini lahir nanti, kita akan jumpa balik generasi yang dulu yang mana adabnya tinggi, ilmunya tinggi, kreatif sifat dan kendiri yang kendiri yang tinggi. Contoh macam saya sendiri, tuan, walaupun waktu tu darjah 5 atau darjah 6 kalau tak silap saya tak minta duit kat mak ayah. Saya pergi cari botol untuk dijual. So dapatlah 10 sen 20 sen. Waktu tu 10 sen 20 sen tinggilah, maksud tahun 70-an 80-an dulu. Lepas tu pernah jadi caddy golf. Walaupun sampai sekarang tak kerti main golf. Janganlah tanya saya pasal golf, memang saya tak kerti. Walaupun saya pernah jadi caddy golf. Tetapi budak-budak sekarang ni yang pergi jadi caddy-caddy ni, bukan saya menghina ya, jangan salah kod ya. Ialah budak-budak yang tercicir pendidikan. Yang dah tak nak pergi sekolah. Yang dah tak nak pergi sekolah. Tetapi waktu kita dulu, budak-budak yang masih nak sekolah tetapi dia ada jati diri untuk memudahkan hidup dia. Dia tak payah minta, mungkin bapak dia bagilah allowance masa tu RM20, RM30 je. Tapi mungkin dia nak beli benda lain. So dia ada cara lain untuk dia cari duit. Itu yang saya rasa kalau kita boleh rombak balik kita punya sistem tu, menangkan balik semua pemegang taruh dalam pendidikan tu, saya kata insya-Allah kita boleh dapat budak-budak yang macam dulu, yang jati dirinya kuat, yang masih kenal lagi bangsa dia apa, yang masih lagi boleh bercakap dengan orang tua dengan cara beradab. Sebab sekarang ni saya jumpa sebab nature kerja saya sekarang ni, saya jumpa dengan ramai budak-budak dan majoriti tak beradab. Minta maaf saya cakap, tak beradab. Sebab kadang-kadang saya fikir juga apa yang diorang ni belajar kat sekolah. Macam kita dulu, Assalamualaikum cik, apa khabar pak cik, salam 2 tangan. Sekarang ni tak ada. Masuk, buat tak reti je. So, apa yang diorang dapat sebenarnya? Kenapa benda tu? Dan saya nampak benda tu mula daripada pucuk. Kenapa diorang ni, daripada akar. Kenapa? Sebab akar tu tak kuat. Sistem tu ada kecelaruan yang kita tak tahu kat mana punca. Tapi saya haraplah KPM ataupun orang-orang menteri-menteri ni, pembimbing kita ni boleh tengoklah balik kat mana silap dia kat situ. Takkan dia nak biar budak-budak ni, akhirnya nanti AI yang akan memberikan hala tuju hidup dia orang. Kan? Takkan sampai jadi macam tu. Dan robot pula. Robot pula jadi dia orang punya ni kan. Patutnya kita yang programkan robot ni robot pula. Betul. Apa yang saya dapat sebelum ni pengalaman saya,
generasi yang berbeza, generasi Z terutamanya sekarang ni, kita nampak ada sedikit kekurangan akibat mereka ni seperti diprogramkan di sekolah. Ada sistem pembelajaran di satu sekolah yang prestige, yang dulunya anak-anak murid siapa yang terpilih masuk ke dalam sistem pembelajaran tu menjadi dia jadi seorang yang survival, seorang yang orang kata letak dalam hutan pun dia boleh hidup, letak di tengah laut pun dia boleh hidup, letak di atas pulau tu dia boleh bina pulau tu. Berbanding dengan sekarang, pelajar-pelajar di dalam sistem itu nampak kurang kreatifnya, macam ada orang kata ada kekangan untuk mereka terus otak okey semua, tapi macam ada kekangan untuk mereka terus melontarkan pemikiran mereka dan membentuk satu jati diri sendiri dalam sistem pembelajaran tersebut. Jadi pokok pangkalnya sekarang ni untuk membentuk satu golongan manusia generasi akan datang yang lebih mampan, yang madani, yang akan membawa kemajuan kepada negara Malaysia. Menteri sekarang lah, kerajaan sekarang lah harus bertindak untuk memperbaiki kesilapan, kerosakan sistem pendidikan yang ada sekarang ni. Jangan jadi seperti tikus membaiki labu. Kita cocok cerita ulas cakap orang kita. 3, 2, 1.